شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره أرن نقصك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تكن به لنفسك. Arif naqsak, merehatkan akan dirimu, minat tadbir, daripada urusan tadbir. Maka apa yang telah dilakukan oleh selain kamu, siapa dia? Allah Ta'ala. Untuk kamu, jangan pula kamu lakukan untuk diri kamu. Ini setengah daripada perkara yang dikata adab besar yang perlu dipahami kalau tidak diterhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu at-tadbir, ada dua perkara. Secara zahir itu disuruh at-tadbir nisful ma'isyah. Pentadbiran itu setengah daripada kehidupan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berpegang dengan tadbir, ini dibincang. Berpegang dengan tadbir itu salah lagi. Kita jangan berpegang dengan usaha dan ikhtiar. Berusaha dan ikhtiar itu disuruh. Ya, dua benda yang berasing. Berusaha, berikhtiar itu disuruh, tapi berpegang pada usaha ikhtiar itu dilarang. Ya, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berusaha, dah serah Tuhan. Fa iza azamta, bila kita berazam berusaha, kemudian fatawakkal. Apa makna tawakal? Kita serah. Apa sebab kita serah? Sebab bukan kita penentu. Kalau penentu adalah insan atau makhluk, tak ada manusia yang sakit, tak ada manusia yang susah. Siapa nak berisiko dalam hidup, seorang tak nak. Siapa yang nak masalah dalam hidup, seorang tak nak. Tapi kenapa berlaku? Ya, kenapa berlaku? Mana cukup. Yang kita nak, kita tak dapat. Yang kita tak nak, kita tanggung. Cukup. Ada pentadbir besar di sana. Ya, yang kita nak, kadang-kadang tak dapat. Yang kita tak nak, masalah, risiko, susah, payah, sakit, macam-macam lagi dah. Ya, itu semua kadang-kadang kita kena tanggung. Menandakan apa? Ada penentu yang hakiki, yang merupakan pentadbir sekalian alam. Maka oleh kerana itu dia sudah tadbir qalbi kita yang nak dibawa jalan ke hadrat Allah Ta'ala. Kita kena rehatkan dengan memandang tadbir ni. Ya, arif naqsak, merehatkan diri kamu. Minat tadbir, daripada tadbir, I mean i'timadi ala tadbir, tu maksudnya. Daripada berpegang, bersandar pada tadbir, rehat. Ya, jangan kita bersandar pada tadbir kita. Ada pun orang yang tidak mengenali Tuhan, dia bersandar tadbir dia. Di antara orang-orang kafir. Sebab bila dia buat satu perkara, dia rasa benda tu boleh jadi, tiba-tiba tak jadi. Akhirnya apa? Dia bunuh diri pada. Dia terkejun, naik tingkat 15, dia terkejun. Banyak berlaku di Jepun kan? Berita-berita dalam makalah, dia bunuh diri macam-macam. Bukan orang sebarang, bukan orang cerdik. Bila dia buat-buat, dia rasa, dia kata confirm boleh jadi. Dia tak jadi, dia terkejut. Sebab kita lain memberiman, dia suruh berusaha. Tetapi kita ingat di sana ada yang mengatur segala-galanya. Dia yang menyiapkan, mentadbir segala-gala. Allahu yudabbirus samawati wal ard. Allah Ta'ala yang mentadbir langit bumi. Bukan kita yang kecil, yang kuman kecil. Segala-gala dia tadbir. Maka pandang tadbir dia, ya, supaya kita tidak jadi orang yang bila dia beri nikmat jadi melampaui batas. Bila kita tak pandang tadbir Tuhan, kita rasa kita, maka bila Tuhan beri, maka dia lupa Tuhan. Dia rasa pandai dia rasa bijak dia rasa handal dia, itu semua menghijabkan qalbi dia hitam, terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian pamaqama bihi ghairu, maka apa makna barang yang telah didirikan dengan dia, ghairu, lain selain kamu. Siapa selain kamu? Ialah Allah Ta'ala. Ya, sebab Rasulullah menyatakan masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang ditentu Tuhan itu saja berlaku. Apa yang tidak ada dalam masyiah penentuan Tuhan dia tak akan berlaku. Mana tidak ada satu benda yang terkeluar dari taksisul iradah. Tak ada. Semua terikat dengan dia. Ya, wa ma lam yasha lam yakun. Apa tidak dikehendaki tak akan berlaku. Mana apa yang berlaku sedang dan akan datang, semuanya dalam maknanya taksis iradat, penentuan iradat Allah Ta'ala, tadbir dia. Jangan pula kamu lakukan untuk diri kamu. Maknanya jangan kita rasa bahawa kita yang mengolah, kita yang memberi keputusan dalam sesuatu perkara. Yang memutuskan ialah dia, Tuhan. Sebab kalau kita rasa kita je, bermakna kita belum keluar daripada diri kita. Kita masih memandang diri kita kuasa, diri kita hebat, diri kita handal, maka orang tu terjauh babas dari jalan Tuhannya. Ya, dia kena kembali kepada diri dia, mengenal diri dia. Ya, kenal diri sebenar maknanya tak ada hakikat. Diri kita ni pada hakikatnya adalah kewujudan dia bila dibanding dengan kewujudan Allah, maka dia tenggelam. Ya, sebab wujud Allah Ta'ala adalah hakiki. Wujud kita dari dia majaz. Ya, bila nampak benda yang hakikat, maka akan hilang keperasanan benda yang dikatakan bayangan. Sebab kewujudan makhluk membayangi kewujudan Tuhan. Ya, sebab apa yang ditentu itu saja berlaku. Sebab rahmat besar, dua nikmat besar kita dapat ialah nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ijad mana Tuhan mengeluarkan kita dari tiada kepada ada. Dapatlah kita menumpang sementara, bukan lama sangat, sementara je. Ya. Wa nikmatul imdad, dan nikmat bantuan madad senapas demi senapas. Itulah kita yang fakir, yang hina, yang mengharap, yang bergantung dengan Dia. Maka faedah tawakal, sini faedah tawakal. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal mana fi'il amr. Tawakkal mana wajib kamu berserah kepada siapa? Alal hayy, di atas zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Adapun pada zat yang asal tak ada, kemudian ada sebentar, kemudian tak ada balik, itu jangan berserah, dia tak boleh apa-apa. Dan ya, kita nak serah pada diri kita, jangan saya rasa sedap lah sekarang ni, rasa sedap apa? Banyak orang cakap kan, saya sekarang ni rasa lega sikit lah, sedap. Apa sedap? Sebab dah banyak harta. Ya, sebab pangkat dah banyak, sebab harta dah banyak, ditarik sekejap je, pum, habis tu. Silap-silap dengan nyawa-nyawa kita ditarik. Rasul sallallahu alaihi wasallam paling afdal makhluk, laulaka makanatil aflak. Kalau tidak kena engkau ya Muhammad, tak jadikan langit bumi ni. Apa Rasul doa? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku walaupun sekelip mata. Mana dalam tiap-tiap kelipan mata, tiap saat Rasul adalah bersandar ia kepada Tuhan setiap saat. Sayyidul mutawakkil, yes, penghulu orang yang bertawakal ialah Rasulullah SAW. Orang yang paling kuat menyerah diri ialah orang yang paling kenal Tuhan. Dia kalau kenal Tuhan, confirm dia menyerah Tuhan. Sebab dia kenal diri tak ada apa dan kosong. Hakikat kalau kenal diri tak ada ia tiada engkau. Itu bahasa lama kita hikam. Ada ia tiada engkau. Sebab bila wujud kita dibanding dengan wujud Tuhan, tenggelam wujud kita. Ya, kudrat kita dibanding kudrat Tuhan, tenggelam kudrat kita. Iradat kita dibanding dengan iradah Tuhan, tenggelam iradat kita. Dan itulah seterusnya. Ya. Maka oleh kerana itu bertawakal ada menjadi kewajipan, melambangkan kita kenal akan diri kita tidak mempunyai apa-apa. Kita kena bersandar kepada zat yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi faedah tawakal ialah merehatkan hati. Ya, contohnya wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi, yang berakal, tak berakal, yang kita dapat lihat, darat, laut, semua rezeki dia adalah dari Tuhannya. Tidak ada satu rezeki daripada diri, tak ada, semua daripada dia. Bila dijamin oleh ini ayat Quran terang, ya,
Tidak ada yang melata melainkan rezeki di atas Allah Ta'ala. Bila Tuhan dah jamin benda ni, maka wajib kita merehatkan diri kita daripada istighal. Ya, kita kena tenang, rehat sebab dah jamin. Bila ada jamin, tanda keyakinan kita tak ada sedikit pun kerisauan dalam rezeki. Kalau kita risau, bermakna kita tak yakin dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak tahu, diizin oleh syarak kita cari. Gila cari, kita tak ada hal. Sekadar zahir nak pergi ke darat, ke laut, usaha yang halal cari. Tapi dalam qalbi dia tak ada langsung sifat keraguan. Itu panggil rehat, arih nafsa. Rehatkan diri kamu, kerana ia telah menjamin mengurus segala-galanya. Lemah atau tidak fakir kita ni kan, fakir tak fakir ni, teruk tak teruk fakir kita ni, umur kita pun kita tak tahu. Umur kita kita tahu bila padam. Dekat mana kita disumbatkan yang lahat kita pun tak tahu, tuan. Ya, itu dia. Kita nak lahir pun tak boleh pilih tempat mana nak lahir. Ya, nak lahir tempat mana, kat situ dia tak, situlah dia. Ya, rezeki kita banyak mana, ajal kita banyak mana, semua dah siap. Itulah pentadbiran Allah yang katakan mentadbir sekaliannya. Maka sila kenal pentadbiran dia dengan sebenar-benar kenal. Ia adalah dipanggil rahsia. Jadi faedah tawakal tadi merehatkan hati daripada kepenatan mentadbir yang hanya akan mengeruhkan kehidupan. Bahawa manusia bila dia tak kenal Tuhan, hidup dia sentiasa dalam kekerohan. Orang yang memandang diri dia, hidup dia sentiasa dalam kekerohan. Sebab dia tak lepas daripada belenggu, ya, tempurung hijab dia dengan Tuhan. Dia merasa diri dia, ya, atau dia buat sana tak kena, dia rasa di hijaz tak kena, ya. Bila dia tak pegang Tuhan, Tuhan dera dia, ya, Tuhan dera dia macam-macam, kalbi dia tak akan tenang. Ya, bila dia kenal Tuhan sebenar, maka dia bersandar bahawa dia akan tenang. Itu sebab rahsia makna ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tidak akan dengan mengingati Allah, mengingati dia, ya, murakabah akan dia, musyahadah akan dia, ingat akan dia, kenal, semua masuk dalam makna zikrullah. Tatmainnul qulub, bahawa kalbi itu akan tenang. Bermakna kalau dia cari jalan lain daripada jalan makrifat Tuhan, dia tak akan tenang kalbi. Pergi tanyalah toke-toke yang buta mata dengan kenal Tuhan di kalangan orang kafir. Ya, tuan-tuan tengok dia punya rumah, masya-Allah, macam sarang pati tinggi. Dia punya kereta macam Yuska, berapa puluh biji ada. Ya, duit dalam bank tolak dia orang, semua duit dia. Betul? Dia punya geran tanah kat 3 kaki. Kita tanya dia, macam toke, oh pening lah. Pening lagi. Duit tak habis makan, ya, pening lagi. Ya, duit tak habis makan, hati dia tak tenang lagi. Sebab ketenangan bukan di situ. Quran dia sebut ketenangan tawajuh kalbi dengan Tuhan. Dia ambil jalan lain, dia tak akan jumpa, kan? Ya, sebab tu manusia bila dia tak kenal Tuhan dia, dan mesti dia tidak akan gantung dengan Tuhan. Dan bila tak bergantung dengan Tuhan, dia sentiasa dalam ketakutan. Kaya takut miskin, niaga takut rugi, semua takut. Yang tak ada takut macam apa? Para awliya. Awliya bila kalbi dia Tuhan dah terik daripada alam penderitaan, alam mulki, dia naik alamil malakut wal jawarul ma'rifat akan Tuhan, maka di situ pangkat besar Tuhan beri ketenangan jiwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah awliya kekasih Allah yang benar kenal Tuhannya, yang bergantung kalbi dengan Tuhannya, ya, la khaufun alaihim, hati dia tak pernah rasa takut, walahum yahzanun, dan tak ada hazan, duka cita, dia tenang, setenang-tenang. Sebab apa dia tenang? Sebab apa dia tenang? Sebab apa dia tenang? Sebab dia dah masuk syurga lah, tuan-tuan. Dalam syurga mana ada kerisauan. Selagi ada risau, itu bukan syurga. Syurga tempat tenang. Maka syurga ada 2. Satu di akhirat yang maklum, satu lagi jannatul ma'rifah. Tuan-tuan sebut alam, dan sebut Tuhan kata apa? Tuhan sediakan bagi orang waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun. Gerun tu sifatul qalbi. Mana qalbi yang dia hijaz, betul-betul dia kenal. Boleh kenal, boleh gerun. Kalau tak kenal, dia tak gerun. Maka Tuhan sediakan 2. Jannatan. Jannatun 1, jannatan 2. Satu di akhirat, satu di dunia. Apa syurga dunia? Ma'rifah akan Allah Ta'ala. Lepas tu dia masuk syurga ni memang dia tenang. Siapa masuk saja lain makrifat Allah Ta'ala, qalbi dia diangkat pergi menjelajah alamil ghaib, alam ma'rifah. Ketika itu dia akan tenang, berlazat ia dengan Tuhannya.
Ini adalah rahsia Allah Ta'ala dicempakkan ke dalam hati hamba-hambanya yang dikehendaki. Ini dipanggil fight, limpahan ya, daripada Tuhan tercempak ke dalam kalbi insan tadi. Bersengaja daripada warid, sengaja daripada warid yang tercempak ke dalam kalbi insan. Maka puaskanlah hatimu, cukup maknanya, dan rasakanlah cukup dengan pentadbiran Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna, cukup kami. Allah Ta'ala tempat kita berserah, tempat kita bergantung. Jangan bergantung selain dari Dia. Jangan bergantung pada diri kita untuk Dia. Jangan bergantung pada harta, pangkat, jawatan selain Tuhan. Jangan. Rosak. Itu menyebabkan manusia makin jauh dari Allah Ta'ala. Dengan ikhtiar Allah Ta'ala daripada ikhtiarmu, itu dia, mana matikan. Dan dengan ilmu Ta'ala daripada ilmu, matikan makna memandang ilmu makhluk dengan memandang ilmu Dia maha sempurna maknanya. Dan firman Allah Ta'ala, Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a illa ma sya Allah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, aku tidak berkuasa menolak mudarat ya, dan juga tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Ta'ala. Jadi manfaat yang datang pada diri kita ialah menunjukkan apa? Taksis iradah, tersiap pada azal. Begitu juga sebaliknya, mudarat dan sebagainya. Jadi bila dapat manfaat, mana dia menterjemahkan nama dia An-Nafi'. Itu kalau kita main asma'. Kalau datang mudarat, dia terjemahkan nama dia Al-Dar. Itu maknanya ya. Itu kalau kita main asma', mana tiap-tiap dia beri sebenarnya suruh kenal, dia tarik pun dia kenal. Jadi kita nak mengenali Tuhan dalam setiap nafas. Itu makna kata fi kulli lamhatin wa nafasin ya. Tiap-tiap nafas manusia tidak lepas daripada nikmat atau bala, maksiat atau taat. Tiap-tiap nafas tu sentiasa ada. Siapa yang ijaz benda tu, hakikat dia beri, dia nak lahirkan nama dia Al-Bir. Dia tarik, dia nak tunjuk nama dia Al-Qahhar. Maka fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dan dua keadaan itu sebenarnya dia memperkenalkan kita dengan dia. Tu. Kemudian maka selepas itu terhasillah bagimu kerehatan yang kekal abadi. Justru wahai saudaraku, hendaklah kamu mempercayai mana keyakinan kuat dengan Ta'ala, terutama dalam urusan rezeki. Sebab rezeki ni banyak manusia tombang kan ya. Bahasa Al-Aziz Al-Bustami zaman dia kita maklumkan 1000 orang ditanam, yang menghadap kiblat seorang kan? Semua hadap mula-mula hadap kiblat. Bila digali balik oleh pencuri kain kapan, dia tengok semua dah terbalik. Dia menyebabkan dia rasa takut. Dia bertanya kepada kutub wali besar Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia buat tarikat Taifuriyah ya. Dia kata itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tuhan janji rezeki dia tak main, ada tidak itu bahaya ya. Sebab kalbi kita kena lapang, rehat serehat-rehat, lapang selapang-lapangnya, sebab jaminan dari Quran sudah siap ya. Itu. Kemudian apa sahaja bagimu pasti akan datang kepadamu sekalipun kamu lemah untuk mendapatkan dia. Sebab benda tu dah taksis, takkan siapa boleh alih kan. Itulah Tuhan sebenarnya. Apa sahaja yang bukan bahagianmu, sudah pasti kamu tidak akan mampu mendapatnya, sekalipun kamu mengusahakan dengan segala kekuatan. Kalau Tuhan dah taksir iradat tak dapat, kita akan dapat kan. Ada je halangan tempuk penduka. Itu maknanya kembali pada hakikat ni. Ini bukan makna kita meninggal usaha dan ikhtiar, bukan. Usaha ikhtiar tu tajuk lain, tu tajuk syariat. Kita pergi usaha ikhtiar, maka kita wajib kawal dengan syariat. Kita berniaga usaha, kena jauh dalam bab bulu bunyuk, buat jual beli PK, tahu cara mana dia, jangan terlibat riba dan sebagainya. Itu cara zahir. Adapun hakikat dia, itu sebab pepatah Melayu kata apa? Rezeki secupak tak jadi segantang. Betul tak? Betul lah. Itu pepatah yang tepat. Tapi ada orang silap faham. Dipahamkan bila orang sebut pepatah ni duduk tak payah bekerja. Kan tu maksud dia. Yang rezeki secupak dia takkan jadi segantang. Taksis iradat, hari ni dia berniaga untung 2,000, dia takkan bagi 3,000 kan?
Ya, untung hari ni 2,000 dia menjaga. Maka dia buatlah usaha pupuk hari untung 150,000, 2,000, sampai 2,000 stop. Itu maksud dia. Ya, bukan maknanya sikit cepat dia sekata duduk tunggu cuba, bukan tu. Bahkan Sayyidina Umar kata, aku paling menyampah tengok pemuda yang pemalas. Pemuda yang menganggur ni aku cukup menyampah. Kata siapa? Sayyidina Umar, Amirul Mukminin kan. Maksudnya apa? Usaha tajuk lain. Yang kita bincang ni tajuk lain. Ni kitab yang kita bincang ni sepenuh ni adalah urusan qalbi ni. Tidak. Kitab tasawuf besar mana pun urusan satu, urusan qalbi. Sebab qalbi kita dengan Tuhan. Nak ijaz, nak jaga, jangan rosak dengan dia. Ada pun urusan luar tu kitab fiqh dah ada. Ya. InsyaAllah kita baca ke depan ni kita kitab fiqh. Betul mu'in. Habis. Maka selepas itu terhasillah bagimu kerihatan bila dah serah. Satu peguam masyhur, dia pegang kes tak pernah sangkut. Ya, kita pun maknanya serah kes ke dia, bayar duit ke dia 10,000 misalnya, duduk rumah rehat tak ada apa. Ya, kita yakin dia ni kalau naik mahkamah mesti lepasnya. Itu makhluk. Yang ni bukan makhluk yang jamin Allah Ta'ala. Buta mata kalau dia tak kenal Tuhan. Tuhan dah jamin, ya, kalau rezeki tu tetap dia akan sampai. Ya. Sebab dalam hadis ikan di laut tu, dah ada nama tiap-tiap orang atas tu. Kadang-kadang kita rasa nak keluar dia, kita pun keluar di kaum ni ikan bakong kan. Sebab dah ada nama tak lari kan. Kadang dah jauh dia pusing balik. Buat nama dia ada tu. Kalau bukan nama dia ada, dan nak suap tu kadang tak jadi pun ada. Ada je hal kan. Kadang ada makan pun muntah balik pun ada. Dia keluar balik. Punya bom masuk air. Itu kalau bukan hak dia. Waktu perhati betul-betul. Fa'tabiru ya ulil albab. Ya. Tengok satu-satu. Kita pakai sekarang sejadah tuan-tuan pakai made in Turki. Turki pun tuan-tuan tak nak pergi. Dia pun nak pergi Turki. Made in China, macam-macam kereta, mana luar-luar negara punya barang-barang tuan-tuan ambil. Ya, siapa yang urus benda tu? Perhati situ betul. Ikan tengah laut tu kalau nak pergi ambil kan, masya-Allah, nak beli bot lagi, nak ditangkap lagi. Ni dia hantar depan rumah kita, sekilo RM1. Dah siap benda tu. Ya, sebenarnya kita perhati tu af'al dia susun. Ya. Perhati, fa'tabiru ya ulil albab. Sila perhati wahai orang yang berakal. Maknanya jangan kamu mengambil lupa daripada dia. Jangan kita mengguna tak kenal Tuhan. Ya. Apa sahaja yang bukan bagian kamu, sudah pasti kamu tidak akan mampu mendapatnya sekali-kali. Ya. Dan mengusahakannya dengan segala kekuatan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguruskan rezeki untuk kamu. Sebab nama dia tu Ar-Razzaq. Ya. Lepas tu bila kita dapat rezeki, ingat nama dia. Ismun minal asma, Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Ya, Al-Mu'ti, pengurnia. Al-Basit, dihamparkan pula, luas lagi rezeki. Semua nama dia kan. Ya, siapa boleh mengalih ketetapan Allah Ta'ala. Lepas tu kita bincang terdapat banyak mana, segala mana semua kita nak tahu syariat dia betul. Kemudian qalbi dia jangan putus dengan Allah Ta'ala. Ya, itu. Maka kenapakah kamu tidak meninggalkan tadbir? Apa makna meninggal tadbir? Meninggal i'timad pada tadbir. Bukan meninggal tadbir saya tak bekerja duduk kan. Sini kalam dia panggil hazam mudhaf. Mana meninggalkan i'timad ala tadbir. Berpegang, bersandar pada tadbir, jangan. Bersandar hanya pada dia. Sebab benda urusan dalam semua dengan dia. Penyandaran apa dipanggil? Sifatul qalbi, sifat dalam. Berpegang sifat apa? Semua sifat dalam. Bila dalam tu urusan dengan dia. Ya, berpegang, bergantung semua dengan dia. Dan semuanya Allah Ta'ala itu lebih utama daripada diri kamu maknanya. Ya. Dan firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu serta umatmu mengerjakan salat, mengerjakan sembahyang. Itu diarah, itu syariat suruh. Dalam hadis Nabi kata, muru auladakum iza balagat sab'a wadribuhun iza balagat 'ashr. Suruh anak kamu sembahyang apabila umur dia 7 tahun. Budak tu tak menanggung dosa pahala lagi sebab dia belum balik. Tapi tanggungjawab maknanya wali dia, bapa, datuk dia sebagainya lah.
Suruh dia. Mana kalau ibu bapa tak suruh, umur 7 tahun, maka dia menempa tiket neraka Jahannam. Suruh kena suruh. Wadribuhun, dan rotan dia apabila dia umur 10 tahun. 10 tahun tu tak kena gantung rotan. Ya. Budak ni akan ada satu hati dia. Dia akan terasa terdetik. Dia besar dipikir. Salah lain bapa tak siap dengan gotan, tapi kalau tak semayang dia pecut gotan. Ni benda besar ni. Dia akan tahu. Sebab simak semayang silatul bainal abdi wa rabbi. Kontak antara hamba dengan Tuhan. Orang tak semayang dia tak ada kontak dengan Tuhan. Los habis. Ya. Itu maknanya dia suruh kita dengan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis salah. Suruh ahli kamu dengan sembahyang. Kemudian wastabir 'alaiha, dan naklah kamu tekun bersabar menunaikan dia. Sebab semayang ni benda maknawi berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Innaha, semuanya semayang, lakabirah, sesungguhnya berat. Bila Tuhan kata berat, kita tengok rasa kat mana. Kita bukan senang nak beri semayang sebenar-benar. Macam mana ya Rasulullah semayang, zahir wal batin, ya. Tu illa 'alal khashiin, melainkan bagi orang yang khasyak. Khasyak dia panggil apa? Sifatul qalbi, sifat dalam, semua dalam hati kan. Pada sebab syok baru dia rasa lazat. Kalau tak ada dalam, sebab selesaikan dalam penting. Kalau kita tak pantau dalam, dia rosak. Ibadat akan rasa berat. Ibadat kalau kita buat, dia ada satu ringan, satu berat, satu sedap, satu tawau. Dia buat ibadat, ada rasa sedap, ada rasa tawau, ada rasa berat, ada rasa ringan. Sebab tu suhu dalam ni tak sama, rohani tak sama. Ketika rohani dia dekat, kenal, dia buat lazat kan. Dia tak kena tergabur-gabur, dia buat berat dia kan. Itu sebab punca di situ. Bila maksiat tekan banyak, dia rasa berat. Inna sikala zunub yamna ila mashi ila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa, dosa mata, dosa telinga, macam-macam dosa kita buat, dia tudung hati kita. Dia tudung, dia tekan berat. Jadi kena buat ibadat terasa berat. Tapi kalau kita istighfar banyak, dia buka balik, ringan balik. Ya, sebab kunci besar dia istighfar. Baik, sekarang Allah Ta'ala suruh kita, ahli kita, anak kita dan sebagainya, suruh sembahyang. Kalau konteks atas, dia makna negeri, atau kampung, ketua kampung, semua kena soal. Besok naik atas lagi wakil rakyat, atas lagi menteri, menteri memimpin, last kali Perdana Menteri, semua kena soal itu. Ya, kalau dia boleh jawab, tak boleh jawab, jaga dia besok. Bukan sikit nak soal tuan ni. Semua dia kena soal, tanggungjawab berat ada kepala. Bila kita sambut Isra Mi'raj kan, ada satu golongan manusia yang amanah tak boleh pikul lagi, tak boleh pikul tambah lagi kan. Baik, mana dia suruh kita suruh sembahyang ahli kamu dan sabar menunaikan dia. Kemudian Tuhan perkenalkan diri dia. Apa dia kata? La nas'aluka rizqah. Kami tak minta rezeki dengan kamu. Maknanya apa? Dia maha kaya. Itu sifat kaya tu. Kami tidak meminta rezeki pada kamu, bahkan kami yang memberi rezeki pada kamu. Ya, bahkan nahnu narzukuk, kami yang memberi. Bermakna rezeki yang dapat semua dalam apa bentuk, makan, minum, pakaian, apa semua yang kita gunakan, alat dan sebagainya, adalah pemberian dari dia. Yang memberi nama dia apa? Al-Mu'ti. Itu nama Tuhan kan. Ismun minal asma, Al-Mu'ti, yang memberi. Pemberian dipanggil apa? Ata. Pemberian tu ata. Itu dia kata mata a'taka asyhada birrah. Bila kala dia beri kita sebenarnya apa tu? Asyhadaka birrah. Dia buka, dia suruh kita pandang nama dia sebagai al-bir, pemberi. Wa mata mana'at, dan bila dia blok, sebenarnya apa? Asyhadaka qahra. Dia menayangkan nama dia al-qahr. Jadi tiap-tiap saat kita kenal dia. Sebab tiap-tiap saat manusia sama ada dia menerima nikmat atau nikmat dia Tuhan uji, Tuhan tarik. Dua berlaku. Jadi dalam dia ulur, dia tarik, kita kenal. Itu yang dia nak. Jangan dia ulur tak kenal, dia tarik tak kenal, lebih kan. Kalau ditarik tak kenal, hulu pun tak kenal, dia berat macam ni. Dan ingatlah kesudahan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibah, kesudahan dia bagi siapa? Lit taqwa, bagi insan yang bertakwa kepada Ta'ala, yang menjunjung segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan dia. Kemudian ketahui ilmu sifat tawakal, tidak menafikan kasab. Kadang-kadang dia orang keliru ni, bila dah berserah, ya, kata tak buat kerja, bukan. Itu yang kata jangan serah bulat-bulat. Sebenarnya serah tu kena bulat. Ni kau serah lonjong macam mana tak boleh kan. Kita nak main bola golf, kalau bola golf lonjong tak boleh masuk lubang kan. Goli tak masuk lubang, dia gol. Dia mesti bulat betul. Dan bila penyerahan hati kita betul-betul bulat, maka Tuhan akan jamin wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
Siapa yang betul-betul bulat tawakal, sebab apa dia tawakal? Sebab dia kenal siapa Tuhan dia. Sebab tu dia berserah. Orang yang tak berserah ke Tuhan, dia tak kenal Tuhan. Ya, dia mabuk dengan diri dia. Maka Tuhan akan selesaikan. Contoh terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak perancangan jahat nama membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam, Tuhan batal lagi. Ya. Baca dalam sirah banyaklah. Hanya yang dinafikan, ditegak ialah menyebukkan hati tu. Mana hati tu nak usaha luar pergilah buat, tak ada masalah. Hati jangan. Hati berpegang dengan dia pemberi sebenarnya. Ya, dengan jaminannya kerana kesibukan kamu itu menunjukkan ketidakpercayaan kamu dengan Allah Ta'ala. Ya, dia sibuk hati itu berpegang, hati dia tak nampak Tuhan, bermakna seolah dia tak percaya dengan Tuhan. Ya, jadikan dia tersesat jalan. Dan penentangan kamu terhadap hukum rububiyah, hukum ketuhanan Allah Ta'ala. Rabb mana yang mengawal, yang menjaga, yang mengurus. Ar-Rabb kan, itu dia. Alhamdulillahi Rabb, Rabbil Alamin, pentadbir, pengurus sekalian alam. Kemudian kesemuanya itu akan kembali semuanya kepada hamba dengan melawan apa yang telah ditadbirkan untuk dirinya. Ini menyebabkan kekeruhan dan kesempitan hidup. Ya, akhirnya jiwa dia takkan tentram, ya, takkan ada ketenangan bila dia bersandar pada dirinya, dan dia akan dapat rehat tenang apabila dia bersandar kepada itu Tuhannya. Cuba arif nafsak minat tadbir, rehatkan diri kamu daripada berpegang pada tadbir. Fama qama bihi ghairu anka la takum bihi li nafsi. Ya, itu maknanya rehatkan diri kamu daripada tadbir, maka apa yang telah dilakukan oleh selain kamu Allah Ta'ala, maka jangan kamu lakukan untuk diri kamu. Mana jangan kita rasa benda manfaat itu datang dari kita, benda mudarat dari makhluk, bukan. Semua dah hakikat kullum min indillah, bahawa dia akan dapat maknanya melonjak ke arah mengenal Tuhan dengan lebih ke depan lagi. Kemudian wahai saudaraku, wallahu a'lam.